A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian untuk hari ini. Kita akan bersama-sama pada hari ini di muka surat 228 insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama mentadabbur daripada surah Hud ayat yang ke-54 sehingga ayat yang ke-62 insya-Allah. Sebelum daripada ni, dalam muka surat sebelum daripada ni, kita telah melihat ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, dan kemudian selepas daripada tu kita telah masuk kepada kisah Nabi Hud alaihissalam. Jadi surah ini adalah surahnya, namanya adalah surah Hud, dan di dalam surah ini kita lihat banyak Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang beberapa banyak nabi-nabi yang telah berlalu sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingatkan sekali lagi bahawa surah ini turunnya selepas di penghujung Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah Al-Mukarramah, iaitu selepas daripada Nabi kita berdakwah habis-habisan di Makkah Al-Mukarramah, menghadapi orang-orang Quraisy, menghadapi orang-orang musyrik yang mana mereka ni tak nak beriman. Jadi walaupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah kepada mereka ni lebih daripada 10 tahun, lebih daripada 10 tahun, tetapi apa yang berlaku hasilnya ialah majoriti daripada mereka tidak mahu beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala, apa yang berlaku ini menyebabkan perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam agak, kita katakan, tertekan, kecewa, sedih dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memujuk, Allah Taala telah menceritakan kisah-kisah nabi-nabi ini kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan secara lebih kurangnya, kita katakan bahawa apa yang kau buat ini sebenarnya telah dibuat oleh nabi-nabi sebelum daripada engkau, ya Muhammad. Tapi mereka telah meneruskan, dan akhirnya apa yang berlaku adalah akhirnya semua mereka-mereka yang menentang ini, jaga-jaga, mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diturunkan dengan azab Allah yang dipanggil di dalam Al-Quran ini sebagai amrullah, arahan, suruhan, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah hari ini bersama-sama kita melihat, terima kasih kepada yang memberi feedback gambar dan juga suara. Alhamdulillah hari ini clear, masya-Allah. Kita mulakan insya-Allah di muka surat 228. Jadi kepada sesiapa yang ada kemudahan untuk membuka mushaf, boleh buat demikian insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qulu i'lat illa taraka ba'du alihatina bisu. Qala inni ushhidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Sadaqallahul azim. Saya bacakan tadi ayat yang ke-54 dan juga ayat yang ke-55 daripada surah Hud. Apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat ini ialah sambungan daripada kisah Nabi Hud. Kita dalam muka surat ini kita akan tengok Allah Subhanahu wa taala masih lagi meneruskan cerita tentang kisah Nabi Hud. Tapi kita ingat di dalam surah ini Allah Taala ceritakan secara ringkas apa yang didakwahi, apa yang diajak oleh rasul-rasul ini, dan kemudian apa yang berlaku, apa tindak balas daripada kaum mereka ni, dan kemudian apa yang berlaku akhirnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan sikit dalam muka surat ni. Yang pertamanya kisah Nabi Hud, dan yang kedua selepas itu kita akan tengok pula kisah Nabi Saleh dengan kaum dia iaitu Samud. Jadi kita tengok separuh daripada muka surat ni, muka surat 228 ni, kita akan tengok yang pertama. Allah SWT ceritakan apa kata-kata kaum Ad kepada Nabi Hud. Mereka berkata, inna qul i'lat taraka ba'du alihatina bisu'in. Ni tuduhan mereka, ni kata-kata mereka. Mereka kata apa? Tidak adalah kami katakan melainkan illa i'taraka. I'taraka maksudnya kita kata dalam bahasa Melayu disampuk. Maknanya apa? Mereka rasakan bahawa berhala-berhala yang mereka sembah ni ada power.
Jadi kalau kacau mereka, kalau buat satu perkara yang bercanggah dengan apa yang diamalkan oleh kaum mereka ni takut. Takut apa? Nanti akan disampuk oleh hantu-hantu tu, oleh tu berhala-berhala tu. Jadi sebab itulah mereka kata ba'du alihatina, sebahagian daripada tuhan-tuhan kami, bisu'in, dengan satu perkara yang buruk. Bahkan kalau ikutnya ialah, kalau dalam terjemahan ni kata, kami takut kamu disampuk jadi gila nanti kan. Kamu ni betul ke ni kan? Kalau kita lawan, kalau kita tinggalkan ni tuhan-tuhan kita ni, nanti inilah perkara yang sentiasa berlaku kan. Yang mana orang takut nak tinggalkan satu benda yang sesat, padahal benda tu sesat, tapi mereka takut nak tinggalkan satu benda yang sesat tu, kerana dengan anggapan mereka bahawa perkara-perkara yang sesat ni akan ada tulahnya, akan ada puakanya, akan adalah nanti kan kesan-kesan yang akan berlaku kalau kita tinggalkan penyembahan-penyembahan ni. Jadi qala, berkata Nabi Hud dalam ayat ni, Allah Ta'ala sebutkan, inni ushhidullah washhadu, aku bersaksi dengan Allah dan saksikanlah bahawa anni bari'um mimma tusyrikun, aku berlepas diri. Maksudnya aku tak nak campur tangan, aku tak nak bersama dengan kamu. Apa yang kamu buat ni, aku tak nak campur. Aku tak nak, maksudnya aku tak nak bersama-sama dengan kamu, maknanya aku berlepas diri. Bari'un mimma tusyrikun, daripada apa yang kamu syirikkan ni. Maknanya kamu buat syirik, aku tak nak bersama-sama dengan kamu. Walaupun kamu katalah Tuhan kamu ni gini kan, akan menyebabkan aku ni aku tak nak bersama dengan kamu. Min dunillah, maknanya selain daripada Allah. Kamu syirik dengan selain daripada Allah. Fakiduni, lepas tu dia cabar. Nabi Hud cabar kepada mereka. Tak apalah kalau kamu tak nak setuju dengan aku, kalau kamu tak nak ikut apa yang aku ajak ni, fakiduni, buatlah plan kamu terhadap aku. Fakiduni maknanya kamu plan lah. Aku nak merancang apa-apalah, jami'an, semua sekali lah. Summa la tunzirun, apa tunggu lagi? Jangan tunggulah, buat. Jadi maknanya Nabi Hud yakin bahawa dia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang power, yang akbar, yang segala-galanya. Jadi kalau kamu ni kan tak nak percaya juga dengan apa yang aku ajak, maka tak apa, buat apa. Jadi Allah SWT ceritakan selepas itu, inni tawakkaltu. Tengok kan, ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala ajar kan, cerita secara tidak langsung kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni sedang menghadapi orang Quraisy ni di depan dia ni kan. Dan jugalah kepada kita semua yang hidup pada hari ini, dan juga kepada pendakwah-pendakwah Islam yang hidup sampai ke akhir zaman, bila mereka berdakwah, mereka mengajak umat manusia ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mereka tak nak ikut, maka inilah katakan, inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal kepada Allah. Jadi wahai Muhammad, katakan aku bertawakal kepada Allah. Maknanya jangan ikut mereka. Mereka nak tahu apa-apa pun, mereka kata hantu, mereka kata kamu ni disampuk ke, kamu ni gila ke, kamu ni penyakit ke, jangan dengar kan. Katakan aku bertawakal kepada Allah. Sebab apa? Allah itulah rabbi wa rabbikum. Dia ni Tuhan aku, dia ni adalah Tuhan kamu semua, walaupun kamu tak mengiktirafnya kan, kamu tak mengakuinya. Kemudian ma min dabbatin illa huwa akhizum binasiyatiha. Nak katakan, ceritakan kepada mereka ni power Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apa? Ma min dabbatin, tidak ada apa saja yang melata di atas muka bumi ni, sama ada manusia ke, sama ada bukan manusia ke, sama ada binatang ke, sama ada pokok-pokok yang terbang di udara ke, yang duduk dalam laut ke. Ma min dabbatin, tidak ada yang dabbah, yang melata, yang hidup di atas muka bumi ni. Katakan, beritahu kepada mereka, apa dia? Illa huwa akhizun binasiyatiha, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akhizun. Akhizun ni maknanya pegang, maknanya binasiyatiha ni, ubun-ubun kepala ni. Maknanya aku yakin bahawa semua benda ni tidak boleh bergerak, tidak boleh buat apa, sama ada rezeki mereka ke, sama ada apa saja mereka nak bergerak, nak buat keputusan apa. Jadi disebutkan nasiyah ni, kalau dalam bahasa Arabnya nasiyah maknanya kontrol lah, maknanya maknanya tidak ada yang kontrol melainkan. Jadi kalau kita duk main tu kan, contohnya kan, orang-orang main drone tu kan, dia pakai kontrol remote tu kan, terbang atas tu kan, dia yang kontrol tu kan, dia suruh pusing kanan pusing kiri, ataupun kereta kontrol tu kan, orang main kan. Jadi itu nak cerita dari segi kontrol, perkataan kontrol tu Allah Subhanahu Wa Taala menentu. Kita tengokkan, bayangkan betapa banyaknya benda atas muka bumi ni.
benda banyak atas muka bumi ni kan, yang merayapnya, yang melatanya, yang terbangnya, yang berenang dalam lautnya, yang kita tak tahunya, kita tahu dalam hutan, semua tu setiap satu tu Allah Subhanahu Taala tengok kan. Yakinnya inilah yang Allah Taala nak ajar kita, ma min dabbatin illa huwa akhizun binasiyatiha. Allah Taala pegang nasiahnya. Maksudnya Allah Ta'ala kontrol dia ni, dia buat apa, dia makan apa, dia dapat apa, dia nak mati bila, semua tu Allah Ta'ala kontrol. Tengok kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa juta, berapa bilion, kita nak kata manusia saja dah ada 6 bilion ni. Kalau binatang lagi, yang terbang lagi, yang duduk melata lagi, serangga lagi. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Dia kata inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Tapi aku dah cerita benda ni semua. Inilah konten kan. Konten yang diajak oleh Nabi Hud AS kepada kaum Ad dia. Dia cerita gini, dia cerita gini. Ini benda-benda asasi, benda-benda kita kata isi utama yang didakwahi. Bermula dengan sembahlah Allah SWT. Kenapa kita mesti sembah Allah? Kenapa mesti kita bertawakal pada Allah? Kerana Allah Ta'ala ni mempunyai kekuasaan, powernya, gini-gini semua. Tapi kalau aku dah cerita semua ni, fa'in tawallau, kamu masih lagi menolak. Kalau kamu berpaling, so kalau kamu tak nak ikut, secara automatik ni Allah Ta'ala nak beritahu kepada Nabi Muhammad ni. Dan Allah Ta'ala nak ceritakan kepada orang kafir Quraisy tu kan, kalau tak nak ikut juga, fa'in tawallau faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Minta maaf jadi maknanya kalau kamu berpaling, aku dah sampaikan. Maknanya kerja aku ialah ablaghtukum, aku sampaikan. Kalau kamu tak nak terima, nak buat macam mana? Ma ursiltu bihi ilaikum. Apa yang aku diutuskan kepada kamu. Aku diutuskan kepada kamu ni, aku menjadi rasul ni kepada kamu semua ni, sebab aku nak ceritakan benda-benda ni semua kepada kamu. Jadi sekarang aku dah sampaikan apa yang Tuhan beritahu kepada aku beritahu kepada kamu. Kamu nak dengar, kamu tak nak dengar, itu aku nak buat macam mana? Jadi fa'in tawallau, kalau kamu berpaling juga, fa'in tawallau faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Aku dah sampaikan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Taala untuk sampaikan kepada kamu. Kemudian wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum. Kalau kamu berpaling, Allah Subhanahu Nabi Hud beritahu kepada mereka sejak daripada dulu lagi ni. Ni sejak daripada dulu lagi, iaitu wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum. Allah Subhanahu Wa Taala boleh ganti orang yang lain selain daripada kamu untuk memakmurkan bumi. Yastakhlif tu kita kata memakmurkan sini kan. Jadi maknanya Allah Taala boleh ganti, wala tadurrunahu syai'a, dan mereka tidak boleh memberi mudarat sedikit pun kepada Allah. Maknanya Allah SWT boleh hapuskan kamu semua ni. Allah Ta'ala boleh gantikan kamu dengan kaum yang lain, yang mana mereka ini yang beriman kepada Allah SWT. Jadi apa yang berlaku selepas daripada itu memang betul kan. Kaum Ad ini telah dihapuskan oleh Allah SWT, telah dihantar azab yang mana mereka semua ni mati. Tertanggal kepalanya di lambung ke atas langit dan kemudian hempas ke bumi, maka terputuslah kepala mereka. Jadilah mereka ni seperti pokok-pokok tamar tu yang mati, yang terpotong. Itu yang berlaku. Semua sekali yang tidak beriman dimatikan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala ceritakan benda ni, kaum Arab ni tahu, dan kita pun sekarang ni kan diceritakan oleh Allah SWT apa yang berlaku kepada kaum-kaum yang terdahulu ni. Jadi oleh kerana itulah maka sesiapa yang tidak nak beriman, yang penting kepada kita pada hari ini orang Islam, kita menyampaikan dakwah ini kepada semua manusia. Kalau kita tak sampaikan, kita salah. Tapi kalau kita dah sampaikan dan mereka berpaling, mereka tak mahu terima juga, maka kita ingatlah bahawa Allah Subhanahu Taala boleh gantikan mereka ni, walaupun kita nampak kehebatan mereka pada hari ini kan, dengan teknologinya, dengan sainsnya. Tapi kalau Allah Subhanahu Taala nak hapuskan sekejap aja, Allah Taala bagi warningnya kan, sedikit tanda-tandanya, dengan banjirnya, dengan tsunaminya, dengan taufannya dan macam-macam lagi. Maknanya sekelip mata Allah Ta'ala boleh hapuskan kalau Allah Ta'ala nak. Tapi manusia ni lupa. Manusia dia kagum tengok kemanusiaan ni kan, hebatnya kan, sedangkan mereka itu tidak beriman. Dia tak rasakan bahawa tidak beriman itu adalah satu kesalahan yang sangat-sangat besar yang Allah Ta'ala boleh hapuskan mereka. Mereka lebih tengok kepada apa yang dicapai oleh manusia, sehingga manusia itu kagum, sehingga manusia nak ikut apa yang dilakukan oleh manusia-manusia yang ingkar kepada Allah SWT tu. Jadi Allah SWT sebut sini lagi kan, Allah Ta'ala sebenarnya wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum. Kata ni sejak daripada dulu lagi, sejak daripada Nabi Hud AS ni berkata wala tadurruhu syai'a, dan mereka tidak boleh memberi mudarat sedikit pun kepada Allah. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Allah Ta'ala menjaga di atas segala sesuatu. Seterusnya ayat yang ke 58.
Allah Subhanahu Wa Taala berkata, walamma jaa amruna, apabila telah datang amruna. Amruna maknanya ialah urusan kami, maknanya ialah azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Azab, tengok cerita sini, di tempat-tempat lain Allah nak cerita lagi dengan detailnya, dengan apa ni, lebih panjang lagi, tetapi di sini Allah Taala kita tengokkan kesimpulan yang berlaku kepada setiap nabi, bermula dengan dakwah, kemudian penentangan, kemudian balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirnya walamma jaa amruna, apabila telah datang amruna, iaitu amru artinya adalah azab. Apabila telah datang azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, najjayna Hudan, kami telah selamatkan Hud. Tengok kan, dan akhirnya Allah Taala, bagaimana Allah Taala nak selamatkan? Itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Lut Allah Taala selamatkan, Nabi Nuh Allah Taala selamatkan dengan kapal, macam-macam. Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala macam mana pindahkan dia ke Madinah Al-Munawwarah, dan kemudian berlakulah peperangan selepas itu, peperangan yang paling besar, yang pertama, peperangan Badar. Hampir majoriti semua al-malak daripada Mekah ni terbunuh dalam peperangan Badar. Jadi kita tengok sini kan bahawa macam-macam cara Allah Subhanahu Wa Taala boleh nak datang amruna tu. Jadi apabila telah datang amruna, najjayna, kami selamatkan Hudan wallazina amanu ma'ahu, Nabi Hud dan juga orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia, birahmatin minna, dengan birahmatin minna maknanya dengan rahmat daripada kami. Maksud rahmat daripada kami itu dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala telah menghidayah kepada mereka, lalu Allah Taala selamatkan mereka. Wa najjaynahum min azabin ghaliz, dan kami selamatkan mereka pula daripada azab yang ghalis, iaitu setengah ulama kata iaitu di akhirat nanti. Jadi mereka ni beriman, di dunia mereka selamat, walaupun mereka mungkin taklah kaya pada permulaannya dan sebagainya kan, tetapi akhirnya Allah SWT selamatkan mereka daripada azab yang dahsyat, dan kemudian di akhirat of course lah, kerana mereka ni beriman, Allah Ta'ala selamatkan daripada azab neraka. Seterusnya ayat yang ke-59 kita tengok sini, seterusnya ialah Allah SWT kata watilka ad, itulah dia Ad, itulah Ad, jahadu bi ayati rabbihim. Ad iaitu kaum Nabi Hud. Allah Ta'ala kata macam itulah apa yang berlaku kepada Ad, supaya kamu semua tahu, supaya orang Arab Quraisy ni dengar, itulah dia Ad. Jahadu bi ayati rabbihim, mereka telah jahadu, mengingkari dengan tanda-tanda daripada Tuhan mereka. Maknanya Allah Ta'ala datangkan ini, mereka tolak. Allah Ta'ala datangkan tanda-tandanya, mereka tolak. Datang dengan mukjizat daripada Allah Ta'ala, mereka ni tolak. Semua mereka tolak. Jadi apa yang berlaku? Mereka ni jahadu, kemudian mereka buat apa lagi? Wa'asaw rusulahu, dan mereka telah mendurhakai rasul-rasul. Siapa rasul-rasul itu? Iaitu Nabi Hud. Kenapa disebutkan rasul? Iaitu rasul-rasul. Kerana ulama kata apabila seseorang itu, satu kumpulan itu mendustai seorang rasul, artinya mendustai semua rasul. Sebab itulah apabila orang-orang yang tidak beriman kepada Muhammad ini, mereka ni sebenarnya telah menolak semua sekali. Menolak semua, bukan hanya Muhammad saja sebenarnya. Apabila mereka menolak Muhammad, artinya mereka telah menolak Isa, walaupun mereka kata mereka ni beriman kepada Nabi Isa, walaupun mereka berkata mereka ni beriman kepada Nabi Musa, tapi sebenarnya bila mereka tolak Muhammad, menolak semua rasul-rasul. Sebab itulah kita beriman kepada semua rasul-rasul. Kita tak beriman kepada sebahagian rasul saja, tak. Apa yang diceritakan oleh Allah kita terima saja. Jadi wa'asaw rusulahu, kaum Ad ini telah mendustai rasul-rasul mereka. Wattaba'u amra kulli jabbarin anid, dan mereka ni mengikut arahan, mengikut suruhan, mengikut ajaran orang-orang yang jahat, iaitu jabbarin anid, iaitu orang-orang yang besar, orang-orang yang dusta, orang-orang yang jahat. Ulama kata dalam tafsir jalan lain, dia kata iaitu ru'asa, iaitu ketua-ketua mereka. Jadi oleh kerana itulah maknanya ialah kan, kita ni apa yang benar kita ikut, walaupun datang daripada siapa. Janganlah kerana orang ni ketua maka kita mesti ikut dia, kalau tak betul. Itulah apa ni yang disebutkan oleh para ahli tafsir berdasarkan kepada ayat ini. Kenapa Allah SWT sebutkan Jabbarin Anid ni, iaitu orang besar dalam sebuah negeri itu biasanya diikuti oleh penduduk negeri itu, walaupun tidak betul. Seterusnya ayat yang ke-60, Allah SWT kata wa utsbi'u fi hazihi dunya la'natan wa yaumal qiyamah, lalu diikuti di atas dunia ini dengan laknat daripada Allah SWT. Laknat maknanya jauh daripada rahmat Allah,
wa yaumal qiyamati, dan juga di dunia mereka diseksa, dan juga di akhirat nanti mereka juga akan diseksa oleh Allah SWT. Ala inna adan kafaru, Allah Ta'ala ulang lagi, sesungguhnya Ad ini telah kafir dengan Tuhannya, Rabbahum, dia kafir dengan Tuhannya. Lalu ala bu'dan li'adin qaumi Hud, Allah Ta'ala kata, ala, sekali lagi kan, ketahuilah, bu'dan tu artinya jauh, maknanya jauh tu maksud disebutkan sekali, laknat tu lah jauh daripada rahmat. Digunakan lagi perkataan bu'dan lagi. Bu'dan tu maknanya jauh daripada rahmat Allah SWT. Li'ad, untuk Ad, kaum Hud. Jadi kita ingat Ad adalah kaum kepada Ad adalah kaum kepada Nabi Hud. Diutuskan Nabi Hud, tapi mereka mengingkari. Ayat 60 kita sampai sekarang kepada ayat 61. Ayat 61 Allah Subhanahu Wa Taala sekarang beralih kepada satu cerita lain. Jadi tamatlah riwayat cerita kaum Ad ini. Allah Ta'ala murka kepada mereka, bu'dan untuk mereka, laknat untuk mereka. Allah Ta'ala utuskan Nabi Hud, mereka tak nak terima. Jadi sekarang ni beralih pula dalam muka surat 228 ini, kita akan tengok Allah Ta'ala bawa pula cerita yang lain. Wa ila Thamud, kepada Samud pula. Wa ila Thamud akhahum salihah. Samud juga adalah merupakan satu bangsa daripada bangsa Arab, di mana mereka tinggal lebih kurang 200-250 km daripada utara di Madinah Al-Munawwarah. Tak jauh mana. Orang-orang Quraisy ni, apabila mereka ni berjalan untuk berniaga daripada Mekah tu, mereka naik ke atas. Kalau ikut peta sekarang, kita tengok peta kan, peta sekarang ni mereka naik ke atas, pergi ke Syam. On the way tu mereka akan melalui tempat tu. Sampai sekarang ni Arab Saudi buka tempat ni untuk dilihat. Nabi SAW pernah melalui tempat ni semasa peperangan Tabuk. Jadi mereka lalu tempat ni. Jadi sahabat-sahabat ni nak berhenti sini. Kalau kita sekarang ni nak selfie, nak selfie, macam-macam lah kan, nak ambil gambar semua kan. Tapi Nabi SAW tengok bila sahabat ni seronok tempat ni, nak pergi ambil air daripada tempat yang dikatakan sebagai telaga yang diminum oleh unta Nabi Soleh, maka Nabi SAW cepat-cepat, kita berangkat sekarang. Maknanya jangan berada sini. Dan Nabi SAW pesan, apabila kamu pergi kepada tempat-tempat macam ni, hendaklah pergi dalam keadaan menangis. Kalau tak boleh menangis, buat menangis. Sebab apa? Kamu hendaklah rasakan, ingat cerita yang berlaku ni. Jadi kalau kita tengok sekarang ni dalam YouTube, dalam apa kan, kita boleh tengok gambar-gambar kan, kisah tempat ni masih ada lagi sampai sekarang ni. Bukit-bukit berwarna merah di kawasan sebagai yang dipanggil Madain Soleh. Jadi kaum di sini adalah nama dia kaum Samud. Jadi Allah SWT kata, wa ila Samud akhahum salihah, kepada Samud kami utuskan saudara mereka, iaitu daripada keturunan, maknanya daripada bani mereka sendiri, Soleh. Qala ya qaum, apa kata Nabi Soleh kepada mereka ni? Dia kata, ya qaum, u'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Kita tengok perkara yang sama yang diajak oleh Nabi Soleh memanggil kaum Samud ini, iaitu u'budullah, berabdikan diri kepada Allah sahaja, ma lakum min ilahin ghairu, tidak ada sembahan selain daripadanya. Kemudian wa ansha'akum, Nabi Saleh beritahu, dialah yang mencipta kamu, maknanya mengadakan kamu. Ansya'a, daripada tak ada kepada ada. Minal ardi, dan mengadakan kamu daripada mana? Daripada bumi. Maknanya kamu ni, iaitu Nabi Adam dulu, kamu semua ni, kita semua ni keturunan daripada Nabi Adam. Nabi Adam tu daripada ni, daripada bumi ni, daripada tanah ni. Minal ardi wasta'marakum fiha, dan kemudian dia telah menjadikan kamu ni orang-orang yang berada di atas muka bumi ini, fiha, fi bumi ini, fil ardi istamaro. Istamaro ni mana? Menjadi pemakmur. Kamu hidup atas ni, semua ada, oksigen ada, semua galian ada, kamu boleh guna, nak tanam tumbuh boleh, air boleh diminum ada, bukan hanya air masin tapi air tawar ada kan, air masin ada, boleh gunakan untuk garam dan sebagainya kan, macam-macam semua ada atas dunia. Wastamaro, Allah Ta'ala jadikan kamu ni daripada bumi, kamu boleh hidup dengan bumi ni. Kemudian fastaghfiru, oleh kerana itu istaghfiru maknanya meminta ampun lah. Meminta ampun sini maknanya ialah jangan kamu syirik. Istaghfiru thumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kamu kepadanya. Taubat ini artinya di sini ialah maknanya ialah kembali kepada Allah dengan mentaati Allah Ta'ala. Maknanya tinggalkan syirik, istaghfiru, tinggalkan syirik tu, thumma tubu, dan kemudian bertaubatlah, iaitu mentaatilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna rabbi qaribun mujib, Tuhan ini qarib, dia ni dekat. Bukan dekat dari segi jarak, tapi maknanya dekat, maknanya dia ni mujib, dia ni dekat dengan kamu, dia tahu apa yang kamu buat dan semua benda. Jadi mujib dia ni, apa yang kamu minta dia akan beri, mujib. Kemudian
ayat yang ke-62, ayat yang terakhir dalam muka surat kita pada hari ini. Qalu, apa jawab mereka? Jadi kita akan tengok benda yang sama, pattern yang sama. Mereka pun berkata, qalu ya Saleh, wahai Saleh. Setelah banyak lah ni ceritanya, maknanya panjang kan, bukannya makna satu kali dia cakap saja kan, tapi maknanya panjang. Benda ni berlaku, benda ni berlaku. Qalu ya Saleh qad kunta fina marjuwan, dia kata, wahai Saleh, kamu ni dulu kunta fina, pada kami, marjuwan. Marjuwan maknanya diharapkan. Maksud diharapkan, kata tafsir jalan lain ialah, kamu ni kalau ikutnya, kami harapkan kamu ni akan jadi ketua kami. Makna orang harapan lah kan, kamu ni untuk menjadi ketua kami. Makna ketua kami tu maknanya kamu ni mengikut ajaran kami lah, sama-sama dengan kita lah kan. Tak adalah perangai macam ni, tiba-tiba bawa lain pula ajarannya. Kita sembah elok-elok berhala-berhala ni, tiba-tiba kamu ni lain pula dah. Gitu. Sebab tu dia kata, qad kunta fina marjuwan, kamu dulu ni kami duk harap-harapkan kamu. Qabla haza, sebelum daripada ni, sebelum daripada kamu buat ajakan ni lah, kamu datang dengan agama kamu pelik-pelik ni. Jadi kemudian, atanhana an na'buda ma ya'budu aba'una, tiba-tiba adakah kamu ni pula, dia kata, nak larang kami daripada kami nak sembah apa yang disembah oleh tok nenek kami. Maknanya kamu nak berlainan lah. Sepatutnya kamu ni berterusan lah dengan mengikut ajaran nenek moyang kita ni. Tiba-tiba kamu sekarang datang dengan satu benda yang baru. Kamu kata apa yang kami sembah ni tak betul. Tiba-tiba kamu kata kita mesti kena sembah Allah. Macam mana ni? Macam itulah maknanya apa yang berlaku dalam ayat ni. Atanhana, adakah kamu nak tegah kami, kamu nak halang kami, an na'budu ma ya'budu aba'una, daripada kami nak sembah apa yang telah disembah. Jadi ini namanya pegangan kepada apa yang diwarisi. Jadi perkara ni juga satu perkara yang bahaya. Jadi sebab itulah kita mestilah lihat kan, apa yang diwarisi, apa yang ditinggalkan oleh orang-orang sebelum daripada kita, tok nenek kita ke, tak kira moyang kita ke, orang dulu daripada kita, bangsa kita. Kalau sekiranya dia tidak bertentangan dengan agama, tidak jadi masalah, kita boleh buat. Tapi kalau bertentangan dengan agama, kita mesti ready, kita mesti bersedia untuk tinggalkan perkara itu kan. Kita tak nak jadi sebagaimana ni kan. Jadi maknanya bila sebut marjuwan, maknanya dia orang hebat, Nabi Saleh orang hebat. Dan kemudian tiba-tiba dia ajak satu benda ni. Kemudian dia kata, wa innana lafi syakkim mimma tad'una. Dia kata lagi, kami tak percaya, kami rasa ragu-ragu, syak. Kami, dia kata, wa innana lafi syakkin, kami sesungguhnya berada dalam syak, mimma tad'una, pada apa yang kamu ajak ni. Syak tu macam-macam. Ulama kata maksud syak ni kan, kami, jadi semua ni adalah untuk menimbulkan supaya orang ramai ni tak percaya. Inilah biasanya yang akan dikatakan oleh orang-orang yang ketua-ketua, dan begitu juga pada kaum Samud ni, ketua-ketua mereka mengatakan perkara yang sama. Mereka mengatakan, iaitu kami ni syak supaya orang ramai ni, orang ramai-ramai biasa ni tak akan ikut ni. Sebab apa ni pelik ni bawa ni. Kemudian ilaihi murib, dan kami ni rasa ragu-ragu dengan apa yang kamu bawa ni. Jadi itu sebahagian daripada separuh daripada cerita yang Allah Ta'ala ceritakan tentang kisah Nabi Saleh menghadapi kaum dia Samud. Kita akan tengok apakah yang akan berlaku selepas daripada ni, insya-Allah. Jadi insya-Allah bersama-sama kita akan sambung lagi nanti di hari-hari akan datang, muka surat 229 surah Hud, insya-Allah. Setakat itu saja, jangan lupa untuk share, untuk follow, untuk like, untuk beri komen, dan juga untuk subscribe insya-Allah channel kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.